yang mana yang keluar kilang spek dia macam itu pun menjadi kesalahan di Thailand. Jadi sebenarnya Thailand ni, sebenarnya benda ni memang dah berlaku sangat, orang kata sangat berleluasa tau, saman yang diorang bagi kepada orang Malaysia ni. Cuma tak ada lagi orang yang tekankan benda ni. Tapi bagus bila Tok Singa buat macam tu, baru dia orang buka mata. Kan, kalau tak dia orang melampau. Kan, jangan cakap tentang peraturan negara dia lah, jangan cakap tentang peraturan jalan raya di Thailand. Kalau rakyat Thailand sendiri pun lagi teruk cara dia orang bawa motor tak pakai helmet, motor dia orang pun tak ikut spek. Betul. Dan tapi adakah undang-undang tu terpakai untuk motosikal Malaysia saja? Adakah undang-undang itu jadi terkecuali kepada rakyat dia? Kan? Jadi kalau dia orang nak tekankan dari segi penguatkuasaan undang-undang di jalan raya, penguatkuasaan tu buat dulu kepada rakyat dia. Itu yang sebaiknya. Dan benda ni memang double standard. Saya pernah pergi ke border Cambodia, Thailand, Myanmar, Thailand, Laos, Thailand. Kalau kita pergi ke border Myanmar, Thailand, motor daripada Myanmar lagi teruk tak ikut spek. Tapi itu tak adalah jadi satu, orang kata, jadi satu isu yang mana orang-orang pegawai-pegawai trafik ataupun polis-polis trafik ni saman dia orang, tak ada. Tapi benda tu hanya terpakai untuk motosikal Malaysia. Jadi itu yang saya kata ni, benda ni double standard. Bagi saya memang double standard lah. Dan kita tengok hari ni pun di Thailand, baru ni saya pergi Hanyai pun, dia tak macam 2 tahun lepas saya pergi lah. Jadi kita nampak dah kesan daripada apa yang mereka buat hari ni. Kita nampak dah berkurang lah orang Malaysia. Lepas tu dengan kedai pun banyak tutup, mungkin dia orang pun habis banjir. Jadi kita nampak kalau dia orang masih buat lagi macam ni, saya rasa mereka lumpuh. Bagi saya mereka lumpuh. Pekan Danok dah habis lumpuh dah. Boleh kata 90% dah lumpuh Pekan Danok sebab mereka buat border baru tu. Dia orang tak ada. Dia semua harap orang Malaysia lah. Betul. Tapi kalau orang Malaysia masih nak pergi, saya tak tahulah. Dia kalau ikut daripada statistik, orang Malaysia ni antara nombor 2 penyumbang kepada ekonomi tourism dia. Nombor 1 adalah China. Betul. Nombor 2 adalah orang Malaysia. Even China dulu pun pernah boykot Thailand sebab isu tak selamat. Ramai orang China yang datang ke Thailand kena colek, bawa masuk ke Myanmar, itu ini, sampai pelakon dia pun jadi mangsa, pelakon terkenal dia orang. Jadi waktu tu boykot dah berlaku. Dan memang Thailand terkesan dengan boykot tu. Jadi dalam masa yang sama, kalau Malaysia pun boykot sebab isu ni, tekanan daripada pihak trafik yang melampau, jadi dah tentu confirm akan efek. Tak payah cakap besar. Orang Thailand tak payah cakap besar. Dia kata kalau tak suka undang-undang Thailand, jangan masuk Thailand. Banyak yang komen macam tu. Tak payah cakap besar. Kalau betul-betul orang Malaysia tak masuk Thailand, Thailand habis. Beberapa wilayah habis, tenggelam. Kan? Sumber ekonomi diorang adalah terletak 90% daripada pelancong Malaysia, terutamanya di bahagian selatan Thailand. Betul. Jadi sepatutnya sebaik tu ada pihak daripada Thailand, daripada polis Thailand, dia pun dah bagi statement tadi kan, dia minta polis trafik untuk gunakan budi bicara ataupun kompromi. Kan? Kalau polis sendiri dah nampak benda ni dan dia pun bagi nasihat kepada trafik untuk lepas ni gunakan budi bicara atas faktor ekonomi, atas faktor pelancongan, bermakna dekat situ apa yang grup Tok Singa tak puas hati tu munasabah lah. Betul tak? Sebab perkara ni bukan berlaku pada grup Tok Singa je, berlaku kepada ramai grup. Ramai. Cuma tak ada orang suarakan je. Itu je beza dia. Saya pasal yang saya terkilan sangat lah, kita tak ada masalah lah, kita 17 biji motor bukanlah banyak, tapi hang nak tahan tu. Dalam video tu hang tengok sebelah tu tak pakai helmet apa, tapi hang fokus, hang target you all together masuk. Lepas tu dia dengan seorang pegawai, dia check satu persatu 17 biji, dan kita bagi tahu dia, bos, yang ni standard kilang, exhaust standard kilang. Dah, dia nak check juga sampai dia puas hati. Jadi saya rasa memang dia nak buang masa, lepas tu dia nak taman kau memang semua masalah lah bagi. Dia akan cari sampai jadi masalah. Macam motor saya, tuan. Mula dia test, dah lulus. Bila dia lulus, saya kata, you tengok dia punya ni dah bawah pada 90.
Dia kata no, try again. Dia try again sampai 4 kali kot. Dia punya try again tu sampai salah. Sampai salah macam lah. Jadi yang syok tu itu kesilapan dia. Kesilapan dia bila dia ingat motor saya last. Masa tu saya tengah live. Lepas tu dia suruh saya minta tutup live. Jadi bila saya tutup live, motor saya yang terakhir. Sebab saya suruh dah, you periksa motor saya awal. Dia tak mau. Dia periksa tempat lain tu. Sebab dalam tu kita bukan belagak. Kita bercakap dia, kita minta maaf kat dia. Bos, sorry, kita bagilah peluang sikit. Dia tak mau. Jadi kita bila dia tak mau tu, kita tak boleh apa, kita ikut lah. Kita takkan kita nak orang kata apa, nak tunjuk hebat, nak tunjuk something kat negara orang. Memang masalah kita pun goyang di tempat orang. Jadi last kali dia check saya tu, dan dia tulis saman pasal exhaust. Tapi sebaliknya, saya pun baru balik Malaysia ni, baru saya nak check seorang-seorang budak-budak saya yang mana yang kena saman, yang lain okey lah. Yang saya ni dia pasal apa dia buat pasal lesen? Tak ada lesen padahal ada. Dia dah tersilap langkah tahun tu lah. Maknanya dia orang ni main duit lah. Ya. Memang nampak lah benda tu. Kan, ketara sangat. Betul. Dan apa, benda ni pun yalah tak adil juga. Kalau semuanya nak kena dekat motor Malaysia, kan, dalam masa sama rakyat di negara dia sendiri bawa motor pun tak salah ikut undang-undang, tak ikut spek, tak pakai helmet dan sebagainya. Kita nak ketatkan undang-undang jalan raya, tapi dalam masa sama rakyat dia sendiri pun tak ikut peraturan jalan raya. Itulah masalah dia. Dia orang ni memang masa saya dapat tahu, budak saya beritahu waktu kita orang keluar daripada, kita pergi satu kedai lah, Z Bikers ni. Lepas kita keluar dari Z Bikers ni, budak saya dah beritahu dah ada orang dah sedang intip lah. Keluar pada tu lah, dia main ke belakang. Memang dia tengah target. Dia panggil semua ni main target. Lepas tu dia check satu sampai dapat jugalah salah. Jadi kita fikir satu lah, tak logik lah. Kalau hang cakap kita tak ada lesen, kita tak ada insurans, macam mana kita lepas masuk? Betul. Kita orang Malaysia ni setengah ada setengah okey lah. Kebanyakan okey. Ada 2-3 orang yang saya rasa terkilan juga. Sebab apa? Saya tengok polis Thailand ni, memang orang Thailand backup lah polis Thailand ni. Masalah orang Malaysia kita ni, yang terpaling rider ni, yang terpaling Thailand ni, wah, dia pula backup si polis tu. Jadi saya fikir kalau kita ni tak kuat, macam mana kita nak bagi orang respect kita? Patutnya kita bukan nak suruh sokong saya dah, tapi kita beri tekanan lah kepada kerajaan ni. Bila kita beri tekanan, hari ni alhamdulillah polis pun dah buat keluar statement. Jadi kita nak yang tu, saya bukan nak buat pasal saya. Kalau ikut saya pun tak ada keperluan pun nak pergi sana. Tapi kita fikir mungkin orang yang ada keperluan, yang memang ada bisnes di sana. Jadi kita buat ni bukan untuk kita buat untuk semua orang. Supaya lepas ni tak kena lagi, orang kata, sebagai ambil kesempatan lah kepada orang-orang Malaysia ni. Betul. Yang kita nampak ni sangat-sangat ketara lah dia orang punya ambil kesempatan. Dan juga saya bukan tak sedih pergi sana tu, saya tengok kedai-kedai Melaka Melayu terutamanya. Bos, dia orang punya kedai tak ada orang, bos. Hari yang kita pergi tu malam Sabtu, kita lepas kedai-kedai saman pukul 2 sampai kat maghrib. Lepas tu esok pagi tu tengah hari kita pergi makan, kedai dia orang memang tak ada orang. Jadi kita sampai tu, kita naik tutut lah, kita tak boleh naik motor lah, kita naik tutut. Jadi kedai tu, dia punya layan kita, dia ambil gambar, ambil video, dia beritahu ni lah first dia orang punya Minega. Jadi memang teruk lah di sana ni sebenarnya. Tapi saya rasa kalau orang Malaysia boycott 3 bulan lah, saya tak minta setahun lah. Mungkin takut yang jenis kaki ayam sana kan, dia orang tak boleh tahan. Hampa stop 3 bulan asal dulu. Betul. Kita tengok jadi apa. Tapi memang akan beri kesan lah. Mesti ada impak. Kalau kesan daripada boycott ni, kalau rider-rider semua bersepakat tak pergi kan, boycott dalam masa 3 bulan ni akan beri kesan lah. Cuma yang ni buat lagi dengan Datuk ni. Datuk apa? Tu Hisham. Masih lagi, cuma baru lepas sihat kan. Baru lepas sakit tu, sekarang dah sihat. Alhamdulillah. Sakit apa? Mula-mula mata kena TB mata. Uish, mata nak TB ya? Bulan 12 hari tu saya pergi ke Cambodia. Lepas tu tiba-tiba mata kanan saya jadi merah dan berdenyut, sakit berdenyut. Jadi bila saya balik, saya pergi cek, rupanya dijangkiti TB.
melalui udara. Kalau di Cambodia ni, kes TB paling tinggi sekali dalam Asia ni Cambodia lah. Yalah, TB dia penyakit kan, dia berjangkit. Dia TB mata tak berjangkit, dia yang berjangkit ni TB paru-paru, yang batuk. Yang batuk berjangkit. Yang saya kena ni pun melalui udara. Jadi disebabkan ubat TB tu, saya makan ubat TB, dalam masa sebulan hati saya bengkak. Allahuakbar. Bila hati saya bengkak, limpa saya bengkak, empedu bengkak, lepas tu paru-paru ada yang. Paru-paru ni dia berair sebab apa? Sebab waktu saya minum air banyak, air tak boleh turun ke bawah sebab hati dah bengkak. Tak proses lah. Jadi air tak proses. Jadi semuanya pergi ke paru-paru. Dan hari tu saya dah 50-50 dah waktu tu. Memang doktor pun kata saya kemungkinan akan mati. Saya pakai oksigen orang yang ditidurkan tau. Tapi sedang, waktu tu sedang ni. Waktu tu macam mamai. Sebab oksigen saya tinggal 25. Ui, tu rendah tu. Kalau turun lagi memang kira dah koma lah sepatutnya. Tapi alhamdulillah waktu tu fight. Sekarang dah okey balik lah. Sekarang dah full recover. Sekarang semua dah sembuh. Tak ada masalah lagi. Buatlah, saya pun ada tengok video tu kan. Bagus. Buat keluar balik orang Malaysia yang terperangkap di Golden Triangle ni. Golden Triangle ni kalau ikut, payah orang-orang kita nak masuk. Dia punya 3 daerah, 3 wilayah yang gangsterism yang kontrol lah. Dia kalau Golden Triangle ni asal dia tu memang itu memang markas kepada semua jenayah lah. Kalau sekarang dia orang masih lagi jadikan Golden Triangle ni tempat pengubahan wang haram, dadah, untuk cuci duit, dadah, scam, dan juga pembekalan racun-racun untuk siapa nak buka makmal. Dan kalau nak tahu, pernah tak perasan kalau ada kes-kes dadah yang dapat takapan dia beratus kilo, dia orang packing dalam teh Cina, tahu? Okey. Bungkusan teh Cina tu dikilangkan di Golden Triangle. Jadi yang terperangkap orang kita ni banyak lagi tak? Tuan? Golden Triangle dah kosong lah saya buat. Memang tak ada orang Malaysia ke tau? Dah kosong lah. Kalau kata Vietnam pun saya dah kosong dah. Golden Triangle pun dah kosong. Sepanjang 10 bulan ni tak ada kes lah. Termasuk di Tachilit, Myanmar. Tempat-tempat lain masih ada lagi lah. Di Myanmar masih ada lagi. Di Cambodia masih ada lagi. Tapi kalau macam contoh masa bawa keluar dia orang tu, tak dapat ugutan ke dengan dia orang punya gangsterism? Mustahil lah kalau tak ada ugutan kan. Mustahil lah. Tapi itu perkara biasa lah. Sebab bagi saya kalau dia orang ugut saya pun ugut dia orang balik juga. Sama je. Kan, kalau dalam situasi yang macam ni, saya ni ibarat cermin. Apa cara dia orang buat, saya akan ikut. Saya akan ikut rentak mereka, saya akan ikut. Tak ada masalah. Sama ada dia orang nak berunding cara mudah, cara susah, itu terpulang pada mereka. Yang penting rakyat Malaysia keluar, dan apa yang paling penting, kita tak akan bayar walaupun 1 sen. Itu yang paling penting. Jadi dia punya banyak ke kepala daripada orang Malaysia juga? Yang support orang China. China tu ya. China yang kebanyakan bos-bos sindiket ni China, dia orang beroperasi kat negara-negara miskin macam ni dan dia orang bayar kepada government. Sebab tu dia orang dapat buka besar pusat sindiket dia orang, siap ada security yang jaga pun askar. Askar. Saya ada banyak, even dalam surat khabar pun pernah keluar kan. Saya ada tunjuk juga ancaman-ancaman yang dapat, macam mana saya bergaduh dengan bos sindiket. Saya ada rakam, saya ada masuk dalam TikTok saya, tapi yang Azirul Syafiq Zazali, bukan yang ni Azirul Syafiq Zazali 2. Saya ada 2 akaun. Kalau tengok akaun yang lagi satu tu banyak lah saya tunjuk. Teruskan tuan. Saya menyokong lah. Kalau benar-benar kebenaran ni kita kena sokong. Tuan Datuk Hisham sekali lah. Masih lagi saya bantu Datuk Hisham. Pakai MSO lah. Gunakan platform MSO. Sebab dia minta tolong saya secara personal lah. Dan start tu lah saya bantu. InsyaAllah doa kisah salam kat dia. InsyaAllah jumpa dia. Kata saya kisah salam. Saya pun baik juga dengan dia dari dulu.
Ya. Lama tak jumpa lah, lama tak berhubung dengan dia. Baik. InsyaAllah buat yang terbaik, insyaAllah. Kita support yang mana kita boleh support, kita support, insyaAllah. Jangan takut. Apa pun saya terima kasih tuan. Apa pandangan tuan daripada yang bagi ni, semoga Allah rahmati lah, semoga Allah sembuhkan tuan dunia akhirat, insyaAllah. Selamat dunia akhirat. Amin. Okey, saya turun tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.